Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada pesyarah pengajian dan sahabat-sahabat yang mengikuti GMGM 3013 kursus hubungan manusia dalam pentadbiran, di mana kumpulan kami ditugaskan dan telah memilih tajuk kepuasan kerja, prestasi kerja dan kerja dari rumah. Untuk pengetahuan sahabat-sahabat sekalian, kumpulan kami terdiri daripada Saudara Ahmad Fairul Izlan Tarmizi 268974, Saudara Raja Muhammad Nazaruddin bin Raja Jasan 274764, Saudara Muhammad Ilmu Nail bin Johari 274741, Saudara Muhammad bin Ismail 274940, dan saya Roslan bin Razali 269267. Untuk pengenalan, di sini dapat dikenal pasti bahawa kepuasan kerja, prestasi kerja dan bekerja dari rumah mempunyai kaitan secara langsung dan rapat antara satu sama lain, di mana mempunyai peranan tersendiri untuk pembangunan keterampilan individual atau pekerja itu sendiri. Ini dapat dibuktikan bahawa kepuasan kerja sangat penting dalam sesebuah organisasi, di mana kepuasan kerja adalah perasaan kejayaan dan prestasi kerja di tempat kerja. Pada dasarnya, ianya dilihat berkaitan secara khusus dengan produktiviti atau kesejahteraan diri. Definisi kajian mengenai kepuasan kerja yang paling banyak dilakukan oleh Locke tahun 1976 pada halaman 1304 mencerita dan mencirikannya sebagai keadaan dalaman yang menyenangkan atau positif, di mana yang berasal daripada penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang, seperti mana pengalaman bekerja dari rumah yang diperkenalkan ketika negara berdepan dengan wabak pandemik atau lebih dikenali sebagai endemik COVID-19 sekarang. Kita akan sambung pembentangan mengenai kepuasan kerja. Kepuasan kerja ditafsirkan sebagai gabungan keadaan psikologi, fisiologi dan persekitaran yang membuat seseorang individu berlaku jujur dan menunjukkan mereka senang dengan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. Kepuasan kerja berkaitan dengan tingkah laku pekerja di tempat kerja. Selain itu, kepuasan kerja merupakan satu perasaan dan keyakinan yang dimiliki oleh individu mengenai pekerjaan mereka sekarang. Seterusnya, tahap kepuasan kerja individu dapat diukur dari kepuasan hingga ketidakpuasan. Kepuasan kerja adalah satu sikap, serta kepuasan kerja menunjukkan perasaan yang muncul kerana jangkaan bahawa pekerjaan itu memenuhi keperluan material dan psikologi. Seterusnya, saya akan bentangkan tentang prestasi kerja. Pertama, prestasi kerja dilihat sebagai hasil yang dicapai melalui pekerjaan yang dilakukan. Seterusnya, definisi prestasi harus lebih memfokuskan kepada perhatian atau tingkah laku, bukannya memandang pada hasil. Seterusnya, prestasi kerja menekankan individu yang bertindak sendiri tidak dapat meningkatkan prestasi organisasi. Seterusnya, pekerjaan yang mempunyai kemahiran dan kelayakan yang cenderung menghasilkan prestasi yang tinggi. Seterusnya, faktor minat dapat memberi hasil kepada prestasi kerja yang baik. Perbezaan prestasi kerja boleh berlaku mengikut jantina dan tempoh perkhidmatan seseorang pekerja itu. Pekerja yang telah lama berkhidmat mempunyai pengalaman yang lebih luas dan boleh membuat keputusan. Bekerja dari rumah ataupun BDR. Bekerja dari rumah juga dipanggil sebagai kerja jauh, telecommuting, teleworking, kerja rumah, pejabat rumah, kerja bergerak, kerja luar dan tempat kerja yang fleksibel. Ialah susunan kerja di mana pekerja tidak berulang alik dari tempat kerja
mereka di syarikat. Bekerja dari rumah selalunya dikaitkan dengan penggunaan teknologi, satu cara yang nyata di mana teknologi maklumat dapat mempengaruhi organisasi ialah dengan mengubah bagaimana orang bekerja. Kesaling hubungan membenarkan pergerakan corak buruh berbayar melintasi sempadan konvensional masa dan ruang. Nansen et al. 2010. Untuk melangsungkan operasi perniagaan semasa sekatan pergerakan atau kawalan pergerakan yang dikuatkuasakan oleh kerajaan, BDR sudah menjadi satu norma semasa krisis pandemik dan juga satu bentuk rutin harian untuk bekerja. BDR boleh menggembirakan pekerja. Hal ini dapat meningkatkan motivasi pekerja untuk bekerja dengan lebih fokus, kerana ianya memberi lebih masa untuk keluarga, tidak perlu menghadapi kesesakan lalu lintas, dan ciri fleksibel PDR yang meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. Casio 2000. Walaupun PDR mungkin boleh menjadi satu kaedah penyelesaian untuk komuniti perniagaan, namun wujudnya kebimbangan mengenai BDR sejak kaedah ini diperkenalkan selepas timbulnya pandemik COVID-19. Tanja dan Zoltan tahun 2020 turut menegaskan bahawa BDR boleh memberi peluang kepada pekerja untuk berfokus dengan kerja mereka. Walau bagaimanapun, penemuan kajian mereka menunjukkan bahawa mereka yang BDR dikaitkan dengan prestasi negatif berbanding dengan bekerja dari pejabat. Contoh prestasi negatif yang boleh saya nyatakan, pekerja-pekerja yang membuat BDR kadang-kadang tidak membuat kerja mengikut masa yang ditetapkan. Sebagai contoh, laporan-laporan yang telah ditetapkan hantar pada waktu yang ditetapkan. Tapi ada setengah pekerja ini tidak membuat ataupun masih bertangguh. Contoh yang kedua, tidak dinafikan terdapat syarikat-syarikat ataupun pejabat-pejabat kerajaan yang memberi ataupun membenarkan aset-aset pejabat ini digunakan di rumah, sebagai contoh PC ataupun laptop. Apabila aset ini berada di rumah, pekerja tidak menggunakan aset ini seperti yang diharapkanlah. Sebagai contoh, dia menggunakan PC ataupun laptop untuk bermain game, bagi anak-anak untuk bermain PC. Tapi itulah norma baharu yang harus kita semua lalui dengan cara BDR. Terima kasih rakan yang memberi laluan kepada saya untuk menyatakan tentang penyataan masalah mengenai tajuk yang kita sedang bincangkan ini. Mengenai penyataan masalah ini, sebenarnya ada 3 perkara yang perlu dilihat, 3 perkara yang perlu dijelaskan, iaitu yang pertama, mengenai kepuasan kerja pekerja di dalam sesebuah organisasi. Yang kedua, mengenai prestasi kerja yang ada hubung kait dengan motivasi ataupun gaji upah di sesebuah organisasi. Yang ketiga, melihat penyataan masalahnya dari sudut motivasi persekitaran, iaitu motivasi yang diberikan oleh pihak majikan melalui beberapa perkara, termasuklah gaji, termasuklah masa kerja, termasuklah kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada pekerja dalam usaha, membolehkan pekerja bekerja dengan tekun dan membolehkan prestasi syarikat atau organisasi meningkat dari semasa ke semasa. Perkara yang utama yang nak dibangkitkan dalam penyataan masalah ini ialah untuk melihat ganjaran yang dikatakan
merupakan satu perkara penting kepada pekerja dalam meningkatkan prestasi organisasi. Yang kedua, kita nak melihat bagaimana motivasi yang dibuat oleh pihak majikan berkait rapat dengan prestasi kerja yang boleh dibuat oleh pekerja demi untuk meningkatkan produktiviti sesebuah syarikat. Yang ketiga, berkaitan dengan layanan baik oleh sesebuah organisasi kepada pekerja-pekerja yang membolehkan pekerja merasa selamat, pekerja merasa dihargai dan seterusnya membawa kepada peningkatan prestasi dan menguntungkan sesebuah organisasi. Dan yang terakhir sekali, seperti yang dinyatakan awal tadi, sekali lagi kita melihat faktor gaji, faktor imbuhan merupakan faktor penentu kepada prestasi kerja seseorang pekerja di sesebuah organisasi. Saya serahkan kepada sahabat saya untuk meneruskan. Saya akan membincangkan tentang teori kajian. Teori kajian mempunyai dua faktor yang berkaitan dengan prestasi kerja. Faktor yang berkaitan itu adalah yang pertamanya faktor individu dan juga yang keduanya faktor persekitaran. Faktor individu mempunyai 3 elemen di dalamnya, iaitu yang pertama adalah usaha, dan yang kedua adalah kebolehan individu, dan juga yang ketiga adalah persepsi individu terhadap tugas mereka. Elemen yang pertama adalah usaha. Usaha ialah sejumlah daya fizikal dan mental yang digunakan untuk menyelenggarakan sesuatu tugas. Yang kedua, kebolehan individu adalah sifat-sifat personal yang diperlukan untuk melaksanakan sesuatu tugas tersebut. Manakala persepsi terhadap tugas pula adalah segala perilaku yang dianggap perlu oleh individu untuk menyelesaikan sesuatu pekerjaan mereka tersebut. Okey, selanjutnya faktor persekitaran pula merujuk kepada keadaan fizikal di tempat kerja, peralatan di tempat kerja, waktu bekerja, latar belakang pendidikan dan juga landscape sesebuah organisasi tersebut. Hasil kajian yang kami dapat, yang grup kami dapat daripada membuat kajian ini adalah ianya akan dapat memberikan maklumat dan pengetahuan terhadap pihak atasan sesebuah organisasi tentang sistem keadilan yang dilakukan di tempat masing-masing. Hal ini kerana keadilan merupakan satu isu yang penting bagi golongan pekerja di dalam sesebuah organisasi. Setiap ahli di dalam organisasi mahukan diberikan persamaan hak dan juga ditunjukkan keadilan serta kesaksamaan dan dalam setiap layanan yang diperolehi mereka. Layanan adil pihak atasan kepada pekerja bawahan akan mempengaruhi kepuasan dan prestasi kerja mereka. Apabila kepuasan menjadi baik, ianya akan menjadikan seseorang itu berprestasi yang baik dalam pekerjaannya. Organisasi perlu mengamalkan sistem keadilan dan sistem keadilan yang sama bagi semua pekerja bagi memastikan mereka sentiasa mempunyai prestasi kerja yang baik dan lebih baik. Sekian, itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.